Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel YouTube Mr. Fit Channel. Bersama saya Cikgu Fitri ataupun ada setengah-setengah guru dan murid-murid panggil Mr. Fit. Okey, jadi hari ini saya nak berkongsi lah dengan murid-murid seluruh negara di mana kita akan memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan saya turut berbesar hati untuk berkongsi sedikit pengetahuan ilmu berkaitan dengan mata pelajaran geografi. Hari ini saya nak berkongsi dengan murid-murid tingkatan 3 tahun 2021 dan ke atas lah. Mungkin video ni ditonton oleh murid-murid tahun-tahun seterusnya. Okey, hari ini saya nak mulakan pengajaran untuk bab pertama geografi tingkatan 3. Jadi kalau murid-murid ataupun guru-guru yang pertama kali menyaksikan channel saya ni, Mr. Fit Channel, okay, boleh klik butang like, share ataupun komen dekat ruangan bawah dan seterusnya tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk menerima notification berkaitan dengan bahan-bahan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan mata pelajaran geografi, okay, di channel saya ni lah. Okey, so saya menggunakan paparan di belakang saya ni, paparan buku teks geografi KSSM tingkatan 1. Jadi kalau murid-murid nak menonton video saya ni sambil belik-belik buku, tengok buku teks, boleh tengok buku teks sekiranya ada buku teks dalam bentuk hard copy, dalam bentuk fizikal, buku fizikal, boleh tengok buku. Ataupun tidak ada buku dalam bentuk fizikal, boleh dapatkan buku teks versi PDF. Okey, boleh tengok di komputer ataupun di handphone. Boleh klik di ruangan description dekat bawah ni, saya ada letak link buku teks PDF. Okey, boleh download dekat situ. Okey, ataupun kalau tak nak tengok buku teks secara fizikal ataupun PDF tu, boleh terus tengok video saya ni, sebab saya akan menggunakan kitab utama ataupun rujukan paling utama lah untuk sukatan geografi tingkatan 3, iaitu buku teks. So saya akan gunakan buku teks. So saya akan permudahkan perincian-perincian yang perlu murid-murid fahami untuk sukatan geografi tingkatan 3. Okey, tanpa buang masa saya nak teruskan. So sambil-sambil kita tonton video ni, saya suka ingatkan murid-murid sekalian bahawa kita belajar secara santai, kita tidak ada tekanan dan sebagainya. Sekiranya ada soalan tak faham, boleh kemukakan di ruangan komen. Okey, saya akan balas komen anda. Okey, ataupun kalau nak hubungi saya, boleh dekat Telegram. Okay, type je Mr. Fit underscore 3 ya. Mr. Fit underscore 3 Mr. Fit 3 ya. Bab nama saya Cikgu Fitri lah. Okay, so kita teruskan. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab pertama, iaitu jadual dan graf. Saya akui memang sedikit sukar sekiranya kita belajar secara online, sebab saya tak boleh nak bagi bantuan untuk tunjukkan bagaimana nak lukis graf. So jangan risau, untuk video seterusnya nanti saya akan buat video lah bagaimana kita nak lukis graf dengan tepat dan betul sebagai persediaan murid-murid untuk menduduki pentaksiran tingkatan 3 pentaksiran tingkatan 3, sebab jadual dan bukan jadual, graf. Okey, graf ataupun carta pie salah satu akan keluar dalam soalan bahagian B. Okey, bahagian B. Okey, so kita tengok B ke C? Tak apalah tu. Kita teruskan. Okey. So kalau video ni saya ni mungkin ada bunyi sedikit sebab saya duduk di rumah. Okey, proses PDPR ada bunyi gangguan-gangguan. Sebetulnya sekarang ada lori sampah. Ada lalu mungkin murid-murid dah tingkatan murid tingkatan 3 sekarang dia ada belajar dah sebenarnya sisa domestik tingkatan 1 So kalau tengok buku teks geografi tingkatan 1 dulu,
kita ada belajar tentang sistem domestik, so ada gangguan sedikit. Saya tak nak hilangkan bunyi-bunyi dan sebagainya tu, sebab itulah realiti bila kita belajar online ni, ada gangguan-gangguan rakaman, ada gangguan dan sebagainya. So itu tidak boleh mengganggu kita lah, sebab dalam kehidupan kita ni sentiasa ada gangguan-gangguan yang sebenarnya boleh melemahkan semangat kita. So kita tak nak hilangkan semangat tu, kita teruskan juga walaupun ada gangguan lori sampah, tak apa, itu kerja dia. Kalau dia tidak bekerja, maka berlakulah longgokan sampah yang boleh menjejaskan kita lah, manusia dan alam sekitar. So dalam bab satu ni kita akan belajar tentang jadual dan graf. Kita akan memahami dulu apakah yang dikatakan dengan jadual, dan kita akan terus kepada graf. So hari ni saya tak nak fokus bagaimana nak buat graf, nak bina graf. Kita berkenalan dulu dengan graf dan sebagainya, apakah ciri-ciri, fungsi, apakah kegunaan dia. So lepas tu untuk video seterusnya, untuk geografi tingkatan 3, saya akan tunjukkanlah, ataupun saya dah sediakan sebenarnya ada video dalam bentuk tulisan tangan untuk bagaimana nak membina graf. Membina graf ada, nanti saya akan letakkan di penghujung video saya ini link ataupun direction untuk pergi ke video. Juga ada dalam channel saya ni lah, video tersebut saya dah buat sebelum ini. So hari ni kita pergi kepada apakah yang akan kita pelajari untuk geografi tingkatan 3 bab yang pertama. Jadi kita akan tengok ciri dan kegunaan. Ciri dan kegunaan jadual dan graf. Jadual dan graf. Kita akan tengok menjelaskan dengan contoh graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Ada 3 jenis graf. Mungkin ini pertama kali murid-murid tingkatan 3 berjumpa ataupun orang kata mengenali apakah yang dikatakan dengan graf garisan, graf bar mudah dan graf gabungan ini. Bab membina jadual, membina graf, membina dan mentafsir tu kita akan sambung dalam video seterusnya lah nanti. Saya tak nak panjang-panjang, sebab nanti kalau panjang-panjang murid-murid pun terkeliru ataupun mungkin bosan lah, sebab kita ni mudah bosan kalau video panjang sangat lah. Kalau tengok cerita filem ataupun cerita Hindustan 2 jam 3 jam mungkin kita tak jemu ataupun tak bosan. Tapi kalau bab belajar ni saya faham lah, saya pun kadang-kadang pun ada mengalami perkara yang sama lah. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita cemerlang dalam PT3 tahun 2021 dan ke atas. So kita tengok seperti selalu ni, kalau dalam buku teks seperti selalu, maksudnya apa yang bakal kita pelajari step by step. Dia ada beberapa step dekat sini. Kalau dah yang dekat sini dia ada 3 step. Tu tak apalah, tak ada masalah. Kita nak pergi fokus kepada ciri dan kegunaan jadual. Kita pergi pada ciri tu yang pertama, dan apakah kegunaan bagi jadual. Sebelum kita tengok pada graf, kita tengok jadual dulu. Kita tengok jadual merupakan cara untuk mempersembahkan satu data. Mungkin kalau maklumat tu kalau kita tulis, kita susah untuk kita fahami. Apa ni data ni. So kalau kita tukar data ataupun maklumat yang kita peroleh itu dalam bentuk jadual, senang untuk kita tafsirkan ataupun senang untuk kita tengok. Itu kegunaan jadual lah. Tengok dulu ciri-ciri dia. Ciri-ciri jadual tu mesti ada tajuk. Kan kita tak tahu pula ni apa, so mesti ada tajuk dan mesti ada data, dan maklumat data tu biasanya dalam bentuk nombor lah. So mesti ada tajuk menerangkan apakah yang nak disampaikan, dia ada nilai, dan mesti dalam bentuk nombor lah, dan ada maklumat apa contohnya. Contoh kita nak paparkan maklumat bilangan murid satu kelas mengikut bilangan kaum. So kaum itu adalah maklumat. Tajuk itu adalah bilangan murid kelas 1A contohnya, 3A contohnya. Mengikut bilangan tahun. So bilangan itu adalah data dia lah. Itu adalah jadual. Kegunaan data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Kalau kita tak ada jadual, macam mana kita nak bina graf? Sebab graf mesti berpandukan jadual. Kalau kita maklumat mentah yang kita tulis banyak-banyak ataupun
maklumat daripada artikel yang panjang, tulisan yang panjang, kita tak convert ataupun kita tak tukar kepada jadual, bagaimana kita nak lukis graf. So graf boleh dilukis apabila adanya data yang telah ditukar kepada bentuk jadual. So kalau daripada data yang panjang ataupun tulisan yang panjang dalam bentuk perkataan, ayat dan sebagainya, boleh untuk kita buat graf, tetapi agak sukar. Sukar lah, dia macam satu benda yang rumit. So kita nak ringkaskan, kita nak mudahkan kita punya proses, kita buat jadual dulu lah. Digunakan untuk melihat perubahan dan peralihan antara dua set maklumat. Kita nak tengoklah perubahan dan pertalian. Contohlah, mungkin kita nak buat jadual perbezaan murid mengikut tahun. Tahun lepas budak lelaki lebih ramai contohnya, ataupun tahun ni budak perempuan lebih ramai daripada lelaki. Itu dia perubahan lah antara tahun dan sebagainya. Pengkelasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun. Lebih tersusun, kita pun boleh nampak ada tahun dia, mudah menarik perhatian orang. Biasanya kalau kita tengok jadual, contoh jadual kelas. Jadual kelas, kalau kita tulis hari Isnin, BMBI, sejarah, geografi, pendidikan Islam dalam bentuk ayat yang panjang, so macam kita susah untuk kita tengok. Tapi kalau jadual tu, kita jadual kelas, jadual belajar, kita buat ikut hari, masa, subjek apa, mata pelajaran apa. Kata pukul 8 atau pukul 10 geografi, kita tahu dah hari Isnin contohnya, kita akan dah tahu dah subjek tu. So senang lah untuk kita tengok. Jadual yang paling senang nak tengok adalah jadual waktu persekolahan. Itu adalah contoh jadual yang paling senang untuk kita lihat, tapi tidak melibatkan data lah. Tidak melibatkan data. So hari ini kita teruskan lagi. Contoh jadual. Ini contoh jadual jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan tahun 2016. Ini adalah tajuk dia. Seperti yang saya sebut tadi lah, jadual mesti ada tajuk. Kalau tak ada tajuk, orang pun tahu ni apa ni. Mungkin orang boleh tahu ini adalah bacaan suhu, bacaan hujan. Tapi dekat mana? Dekat Pahang ke, Negeri Sembilan, ataupun dekat luar negara ke, so orang tahu. Perkara pertama kena ada tajuk. Lepas tu kena adalah maklumat dia. Ini maksudnya ni bulan, bulan dia, jumlah tahun dia. Sumber ni biasanya kita akan letakkan daripada mana maklumat yang kita dapat. Macam contoh kalau taburan hujan ni, kita dapat daripada jabatan yang berautoriti lah, yang ada hak ataupun kuasa dan ada peralatan untuk menyukat bilangan hujan. Kalau kita tiba-tiba kita sukat bilangan hujan guna gelas dekat rumah kita, tak valid lah, dia tak sesuai, tak sah. Dalam data yang kita perolehi. Ataupun contoh yang kedua ni, kita buat data sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 Alpha tahun 2016. Murid lelaki ni suka apa? So dia punya data adalah bilangan murid, dia punya maklumat adalah sukan kegemaran. Ini maklumat, ini adalah data dia. Ini maklumat, ini adalah data dia. So sumber, daripada mana sumber tu? Sumber soal selidik, kita buat soal selidik di kelas-kelas. Kita tanya, dalam kelas ni berapa orang yang suka main sepak takraw contohnya, berapa orang suka main bola keranjang. So data tu kita akan tulis data tu. Bila dah dapat data tu, kita proses, kita tukar kepada bentuk jadual. So ini adalah sumber soal selidik. So sumber-sumber bagaimana kita nak kumpul maklumat ada disenaraikan kat sini. So bagi perhatian, kalau macam ada persoalan nak tanya, sebab saya cuba sampaikan dengan cara yang paling simple dan senang untuk murid-murid faham lah. So kalau tak faham juga boleh playback balik, boleh undur balik, boleh ke depan, ke belakang. So tak ada masalah. Video ni saya tidak akan delete di channel saya ni. So insyaAllah kita akan cuba manfaatkanlah sebaik mungkin untuk murid-murid faham. Jadi untuk tingkatan 3, kaedah mengumpul maklumat. Ini penting untuk murid-murid laksanakan kaedah ini dalam kerja khusus nanti, kerja lapangan geografi nanti. Ada bagaimana kita nak kumpul maklumat. So daripada jadual
yang kita hasilkan, kita mesti ada maklumat. So bagaimana kita nak kumpul maklumat? Ada beberapa kaedah yang boleh kita gunakan untuk mengumpul maklumat. Okey, kita fokus kepada kaedah pengumpulan maklumat. Okey, kita sasul biasalah. Cakap kat depan komputer seorang-seorang ni, biasa kita cakap kat depan murid, ada respon, ada dan sebagainya, tak apalah. So tidak menghalang saya untuk terus memberi ilmu ataupun menyampaikan ilmu kepada murid-murid lah. Okey, so kaedah pengumpulan maklumat, terdapat beberapa kaedah. So kaedah yang pertama yang saya highlight kat sini adalah kaedah pemerhatian. Okey, ada kaedah pemerhatian, maksudnya kita boleh buat pemerhatian pada satu benda. Okey, contohlah saya kata dalam satu kelas kita nak kumpul maklumat berkaitan dengan bilangan pelajar ikut jantina. So kita tak nak tanya, so kita perhatikan di dalam kelas tu, kita kira. Okey, kita perhatikan, kira ada berapa orang murid perempuan, ada berapa orang murid lelaki, sebab jantina ni lelaki dengan perempuan je. So kita, kalau pelajar Melayu Islam ataupun pelajar Islam dia tudung, kalau tak pakai tudung tu mungkin kita boleh kenal lah lelaki atau perempuan. Itu kaedah pemerhatian paling mudah kita buat. Kiranya kita nak ngumpul maklumat dari segi jantina, tapi kita tak boleh nak kumpul maklumat dari segi pemerhatian kalau kita nak tengok jumlah pelajar lelaki perempuan dalam satu sekolah. Tak boleh, sebab dia ramai. Kita tak terlepas pandang, kita akan terlepas pandang. Tapi untuk jumlah satu kawasan kumpulan yang kecil, kita boleh guna kaedah pemerhatian. So kita perhatikan dan kita buat catatan. Itu adalah kaedah pemerhatian. Okey, kaedah temu bual, kita berjumpa dengan orang lah untuk kita dapatkan maklumat. Contoh, kita nak dapatkan maklumat bilangan ahli keluarga dia. Okey, kita jumpa je ketua keluarga dia, mungkin ayah ataupun ibu ataupun wakil keluarga, kita tanya. Okey, macam contoh yang dijalankan oleh banci penduduk lah. Okey, dia pergi rumah ke rumah, okey, untuk dapatkan bilangan ahli keluarga, dapatkan bilangan anak yang masih bersekolah, yang tidak bersekolah, yang dah bekerja dan sebagainya. Itu adalah kaedah temu bual lah. Maksudnya kita bersembang-sembang. Okey, banci, tu macam saya cerita tadi lah, kaedah temu bual tadi. Banci ni dia mungkin ada pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan satu jumlah yang dihitung. Maksudnya kita nak kita sediakan borang untuk banci tu, untuk kita rekodkan ataupun kita serahkan borang banci. Okey, yang seterusnya adalah kaedah soal selidik. Ini kita sediakan borang soal selidik. So kita tak perlu tanya dia dah. Okey, so orang yang diminta untuk mengisi borang soal selidik ni, dia akan isikan borang soal selidik yang kita serahkan, dan kita boleh bantulah untuk dia lengkapkan borang soal selidik. Biasanya soal selidik ni kaedah yang popular lah digunakan untuk murid-murid bagi menyediakan, orang panggil kaedah kerja lapangan nanti. So kita boleh refer kat sini lah. Okey, dan kaedah yang terakhir adalah rujukan perpustakaan. Jadi rujukan perpustakaan ni dia data yang limited lah. Contoh, kalau kita nak kumpul data bilangan penduduk kat kawasan kita, kawasan tempat tinggal kita, tak bolehlah guna rujukan perpustakaan. Okey, sebab rujukan perpustakaan ni maklumat-maklumat yang, contoh, kalau kita nak dapatkan bilangan ekspor, import, boleh juga rujuk di perpustakaan, atau kita boleh juga gunakan kaedah rujukan secara online. Sekarang ni semua data maklumat di hujung jari . So kita boleh dapatkan maklumat atau jumlah penduduk Malaysia terkini ke mengikut jantina, mengikut kaum. Itu adalah rujukan secara atas talian lah. Okey, bukan setakat rujukan di perpustakaan. Okey, so itu adalah kaedah bagaimana kita nak kumpulkan maklumat sebelum kita menghasilkan satu jadual. Okey, dan daripada jadual kita akan hasilkan graf. So kita akan tengok ciri-ciri dan kegunaan graf. Tadi kita tengok jadual. Bila kita dah siap bina jadual, barulah kita boleh pergi kepada ciri dan kegunaan graf sebelum kita bina graf. So kita tengok data boleh dipersembahkan dalam bentuk pelbagai bentuk graf, antaranya graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Tengok graf bar mudah dulu. Okey, graf bar mudah ni maksudnya bar yang sangat mudah. Bar dia simple saja,
Graf berdiri daripada paksi menegak. Dia ada paksi tegak. Okey, tegak. Dan ada paksinya mendatar. Dia macam huruf L. Okey, tiang itu adalah paksi tegak. Lantai dia adalah paksi mendatar. Dan dia ada tajuk dan ada petunjuk. Bar dilukis secara menegak atau mendatar macam saya sebut tadi lah. Macam huruf L. Ketinggian bar mewakili kualiti suatu komponen. Maksudnya data daripada jadual yang kita dapat tadi, kita boleh bina bar tu berdasarkan bilangan-bilangan, nombor-nombor yang terdapat dalam jadual yang kita hasilkan. Tadi kegunaan dia, graf digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain. Graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Okey, so ini adalah contoh. Okey, mungkin ada terlindung sikit dengan saya punya belakang ni, tak ada masalah. Kita tengok graf bar mudah, ada tajuk. Okey, ada paksi menegak lah, macam saya kata huruf L tadi. Dia ada L tu, dia punya tiang ni. Paksi mendatar dia punya lantai dia. Lepas tu mesti ada petunjuk dan mesti ada bar lah. Bar ni mewakili nilai-nilai dia punya maklumat, nombor. So perkara yang perlu murid-murid bagi perhatian, sebab dalam PT3 adanya ujian ataupun soalan yang dikemukakan yang memerlukan murid membina graf, ataupun carta pi lah, salah satu. So satu graf yang bagus mesti ada tajuk, mesti ada paksi tegak dan paksi mendatar. Dia mesti ada bar apa yang dilukis, ada petunjuk, dan paling penting sekali adalah skala. S-K-A-L-A. Okey, skala. Okey, skala ni menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5 sampailah 12 ni adalah menunjukkan bilangan murid. Okey. Yang warna-warna biru, merah, hijau, kuning, kelabu ni adalah petunjuk, sebab tajuk adalah cara murid tingkat 3 mutiara datang ke sekolah. Dia datang sekolah macam mana? Adakah jalan kaki ke, ada kereta ke? Dekat data daripada sini kita boleh baca terus. Jalan kaki paling ramai, ada 12 orang. Okey, daripada keseluruhan murid. So skala yang digunakan adalah 1 cm mewakili 1 orang. Okey, yang warna-warna ni adalah cara murid datang ke sekolah. Okey, itu adalah ciri-ciri dan kegunaan graf bar mudah. Okey, graf garisan pula kita tengok apakah ciri graf garisan. Ciri dilukis secara garisan yang panjang. Tadi dia ada bar yang ni dia garis, satu garisan je. Garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Kalau yang perubahan yang curam, contoh tiba duduk situ di junam, maksudnya akan ada berlaku ni perubahan yang besar. Katalah kita jumlah tabungan duit kita dalam tabung biasa sebelum ni sekolah dapat duit belanja kita simpan. Sekarang tak sekolah, duduk kat rumah, ayah tak bagi duit belanja. So bila ayah tak bagi duit belanja, tabungan kita tu biasanya boleh dapat RM50 sebulan, tiba-tiba jadi kosong sebab tak dapat simpan. So ejah-ejah lah kat ayah tu, ayah boleh lah bagi duit belanja. Sebab tak sekolah ni pun kena juga duit belanja. PGPR kat rumah pun ada juga boleh dapat duit belanja lah, macam tu. Okay, kalau landai tu maksudnya tak ada perubahan sangat. Mungkin sebelum ni tabungan kita RM50, tiba-tiba jadi RM45. So dia landai, dia tak jatuh mendadak. Okay, kegunaan. Okay, sebelum saya lupa pula. Okay, garisan mendatar maksudnya tak ada perubahan lah. Maintain je RM50, RM50 kita simpan duit tu. So tidak ada perubahan lah. Di kegunaan graf garisan ni, graf menggunakan garisan untuk menunjukkan suatu perkara yang mengalami perubahan. Mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Data yang dipersembahkan menggunakan graf garisan ialah maklumat min suhu bulanan. Maknanya suhu bulanan maksudnya bacaan suhu bulanan lah. Perubahan penduduk, maksudnya penduduk kat Malaysia ni bertambah, berkurang. Biasanya bertambah lah. Jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman, meningkat ataupun menurun. Ini adalah contoh graf garis. Mudahlah, graf garis yang mudah. Dia ada tajuk, tajuk je. Dia ada macam tadi lah, ada paksi tegak, ada paksi melintang, macam huruf L.
dia ada nyata kat sini. Okey, berapa skala dia dekat situ. Okey, faksi mendatar menunjukkan tahun. Okey, 1 cm mewakili 1 juta orang. Betul, 1 juta, 1 juta orang. So 1 juta orang kan. So puluh ratus ribu, juta. Biasalah. Tua-tua ni tak berapa nampak sangat biji mata ni. Okay, so tak apalah. Okay, kita tengok ni guna tenaga dalam sektor ekonomi Malaysia tahun 2010 hingga 2014. Okay, kita tengok dia ada berlakunya peningkatan setiap tahun. 2010 dari 5 tahun tu setiap tahun ada yang berlakunya peningkatan. Okay, itu adalah graf garisan mudah. Dan yang seterusnya adalah graf gabungan. Okey, ciri dia merupakan gabungan graf bar mudah dan graf garisan. Dia gabung pula. Tadi dia single. Dia single bar dengan bar dia je lah. Garisan dengan garisan dia. Sekarang ni dia gabung pula. Ada bar tegak dan ada garisan dekat atas dia. Okey, menunjukkan dua maklumat berlainan dalam satu graf. Dia nak gabungkan. Malas nak buat banyak-banyak kan. Jimat kertas. Okey. Jadi kegunaan dia adalah menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara saling berkaitan. Jadi kena ada maklumat itu mesti saling berkaitan lah. Dua perkara yang saling kaitan. Okay. Sesuai digunakan untuk data dan maklumat seperti suhu dan hujan, harga jualan dan pengeluaran. Okay. Itu adalah graf gabungan. Contoh saya bagi kat sini. Okay, mana yang tak berapa nampak boleh rujuk dalam buku teks. Okay. Sama juga dia ada macam graf bar dengan graf garisan tadi, mesti ada tajuk, ada paksi tegak, paksi mendatar, ada nilai dia, okey. Data dia, okey. Ada label dia. Okey, cuma beza ni graf bar graf gabungan dia ada dua paksi tegak. Tadi kalau graf bar bar mudah dengan graf garisan mudah dia satu je paksi tegak, dia huruf L. Yang ni dia jadi huruf U. Okey, dua tiang, satu lantai. Okey, so ni tajuk dia, mesti ada tajuk. Okey. Okey, mesti ada ada paksi tegak dengan paksi mendatar, mesti ada label dia. Label untuk paksi tegak. Ini biasanya bar akan duduk di sebelah yang kita tengok tu, kita di belah kiri lah. Dia punya skala. Kalau yang garisan dia duduk sebelah kanan kita. Okey. So paksi tegak dah ada dua. Paksi mendatar biasa dia menunjukkan data bulan lah. Okey, bulan Januari. JFMAMJJOSOND ni bulan lah. Singkatan huruf pertama untuk nama bulan. Okey. So itu saja untuk perkongsian saya kali ini, sebab saya tak nak panjang-panjang. Kalau panjang nanti akan menyebabkan murid-murid sukar untuk memahami ataupun bosan. So jangan lupa untuk tengok video saya seterusnya berkaitan dengan geografi tingkatan 3 KSSM. Okey, boleh klik butang like, komen kat bawah apa yang nak komen, ataupun boleh terus tekan butang subscribe sebagai sokongan untuk saya terus menghasilkan video-video pembelajaran geografi. Tekan butang loceng untuk menerima notification. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya, iaitu bagaimana kita nak membina jadual dan graf. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.